الذكر والنفع والانتفاع والعبادة والاستفادة والهدى على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وأنواع الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم سيدنا وحبيبنا وزمنا مولانا محمد بن عبد الله حبيب المصطفى سيد السادة وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا معهم وفي برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama sekali alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan kita pada tempat yang Allah cinta. Tak lupa juga yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan barisan kepimpinan surau, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah sama-sama kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kekalkan kita dan istiqamahkan kita di dalam lingkungan manusia yang Allah cinta. Di dalam kalangan manusia yang Allah redha dan Allah berikan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah pada malam ini kita nak menceritakan tentang satu hadis, iaitu satu tajuk yang mana tajuk ni berkenaan dengan kehidupan kita. Setiap hari, setiap minggu kita akan lalu peristiwa, iaitu berkenaan tentang satu hari yang mulia, iaitu hari Jumaat. Maka pada malam ni kita akan ceritakan kemuliaan dan sunnah yang terbaik pada hari Jumaat, bukan sekadar sembahyang Jumaat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari Jumaat ini adalah hari raya. Walaupun hari Jumaat ini kita tak tukar perabot baru macam mana bila datang hari raya Aidilfitri, tapi hari Jumaat ini sebenarnya hari raya. Cuma kita tak faham dan tak sedar bahawasanya betapa mulianya hari Jumaat ni. Kalau tuan-tuan dan puan nak tahu, ada satu hadis baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, pada hari inna yaumul jum'ah, pada hari Jumaat, Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan 600,000 nama. Maksudnya 600,000 manusia daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk neraka ni tak terkira ramai kan. Sebab yang masuk syurga ni 1 lawan 1,000. Dalam 1,000 seorang dia terlepas masuk syurga, 999 pergi ke neraka. Maka pada setiap hari Jumaat, ahli neraka ni bergembira kerana Allah lepaskan 600,000 manusia yang berada dalam neraka. Mungkin ada di antara ahli keluarga kita, yang sebilang misalnya, mungkin kita sendiri. Jadi hari Jumaat ni hari raya sebenarnya, hari pembebasan bagi mereka yang dicampak oleh Allah di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana riwayat Imam Abu Ya'la dan Al-Baihaqi, lillahi fi kulli jum'atin 600,000 atiqin minan nar. Demi Allah, sesungguhnya Allah telah membebaskan fi kulli yaumi jum'atin, pada setiap hari Jumaat, 600,000 alfin atiqin minan nar, terlepas daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Hari Jumaat ini juga adalah hari yang terjadinya peristiwa yang hebat. Permulaan sejarah kehidupan manusia adalah bermula pada hari Jumaat. Nabi Allah Adam AS diturunkan di muka bumi ini pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat ini jugalah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Fir'aun laknatullah alaih
akan kebesaran dan kehebatan Allah Ta'ala. Bagaimana dengan mukjizat yang diberikan kepada Musa AS, sebatang tongkat bisa membelah seluas laut mata memandang, sehinggakan Musa dan kaumnya terlepas daripada ancaman Fir'aun dan Natullah. Hari Jumaat. Jadi hari Jumaat ni hari raya. Banyak hari baik-baik berlaku pada hari Jumaat. Dulu kalau zaman saya belajar di Hadramaut dulu, hari Jumaat ni hari yang kita seronok. Sebab apa? Sebab hari Jumaat ni kita tak makan ikan, kita makan kambing. Setiap hari Jumaat kita akan makan kambing. Jadi tuan-tuan, tanamkan diri setiap minggu hari Jumaat bukan makan kambing kan. Maksudnya sambut macam hari raya. Bawa keluarga pergi makan chicken rice shop ke, pergi makan kat mana-mana kan. Ustaz, saya anak-anak semua dah besar, semua duduk Kuala Lumpur, dah tak ada dah dekat sini. Tak apa, telefon saya, belanja saya. Okey. Jadi hari Jumaat ni kena sambut seumpama macam hari raya. Okey. Itu sedikit sebanyak tentang peristiwa yang berlaku pada hari Jumaat. Jadi hari Jumaat ni ada sunnah-sunnah besar. Ada dalam Thalatha wa Thamanun. Ada 33 sunnah besar pada hari Jumaat. Saya akan ceritakan berapa yang sempat, insya-Allah. Yang pertama sekali, sunnah ni orang lelaki dan perempuan boleh buat. Dia bukan macam solat Jumaat, bukan. Yang pertama adalah al-qira'atu bisurati sajadah, membaca surah sajadah pada hari Jumaat. Bermula daripada terbenamnya matahari pada hari Khamis, maka bermulalah hari Jumaat sehingga pada esok hari sebelum terbenamnya matahari pada hari Jumaat. Baca surah sajadah. Apa fadilat dia? Fadilat dia di antaranya orang yang mulazamah baca surah sajadah ni, maka nanti di dalam kubur Allah Ta'ala akan datangkan seekor burung. Nak buat apa burung? Burung ni akan jadi rakib. Rakib ni peneman. Kubur sunyi kan tuan-tuan? Saya tak tahulah, saya belum masuk lagi. Tapi kalau kita tengok daripada luar, sunyi lah, gelap kan? Tutup dengan satu papan je. Jadi Allah akan datangkan seekor burung, kesan daripada amalan baca surah sajadah. Pipik dia, alif lam mim, 3 muka je. Okey? Kalau boleh amalkan, khususnya pada hari Jumaat. Okey. Yang terbaik surah sajadah ni baca pada, seperti mana kita tahulah, sujud sajadah lah, pada waktu rakaat yang pertama. Itu yang terbaik, paling afdal. Kalau tak mampu nak baca sendiri pun boleh, tak ada masalah. Yang penting hari Jumaat. Ini yang pertama. Yang kedua, sunnah yang terbesar pada hari Jumaat ni, banyakkan kathratus salawat, selawat kepada Nabi. Tak lama lagi dah nak masuk bulan Maulid ni, bulan yang paling agung dalam segala bulan. Jadi patutnya selawat ni dia bukan bila kita nak je. Patutnya setiap hari kena selawat. Tapi hari Jumaat ni kena lagi banyak lagi selawat. Sebab Nabi ni kenal kita bukan kerana wajah dan muka kita, tak. Tapi Nabi kenal Cik Puan dekat belakang dengan nisbah berapa banyak selawat Cik Puan. Kalau Cik Puan 10 kali, susahlah nak kenal, betul tak? Dekat dunia kita dah tak terkenal, dekat akhirat pun tak terkenal, rugilah kan? Tapi kat dunia tak terkenal tak apa, tapi dekat akhirat kalau Nabi tak kenal, musibah. Sebab orang yang Nabi tak kenal ni, di antaranya orang yang tak dapat minum air Telaga Kauthar, yang tak dapat minum khut. Dapat minum air kan, satu air yang mana kalau minum setitik maka la yaju', dia takkan lapar, takkan haus sampai bila-bila. Masuk syurga pun dia takkan lapar, takkan haus. Jadi kalau Nabi tak kenal, tak selawat, macam mana nak dapat minum?
Jadi sebab tu kathratus salawat. Berapa banyak? Seberapa banyak yang mampu. 10,000 terbaik. Dulu ada seorang ibu uzur dekat Kota Tarim. Ibu ni setiap malam mimpi Nabi. Jadi orang tanya dia, ya Umi, kam marra yusallu ala Nabi, berapa banyak kamu selawat pada Nabi satu hari? Maka kata ibu ni, sallaitu ala Nabi fi kulli ayam 15 alif. Saya ni selawat kepada Nabi setiap hari sebanyak 15,000 kali. Jadi kalau sebab apa kita tak mimpi Nabi, tahulah sebabnya kan. Jadi usahakan, kalau boleh banyakkan selawat. Selawat ni lah anugerah pertama yang menang dalam seluruh zikir yang ada dalam dunia ni. Kalau orang tanya tuan-tuan dan puan-puan, apa amalan zikir yang paling baik, lebih baik daripada istighfar, lebih baik daripada musabbih, adalah selawat. Selawat nombor 1. Sebab selawat ni manusia tak belajar dengan Nabi, manusia belajar dengan Allah. Hari Jumaat imam selalu cakap, selalu baca, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Tapi itulah, kita pergi sembahyang Jumaat, waktu baca khutbah ni, orang kita ni dia banyak tahu apa. Dia tunduk, dia rasa rendah diri kan. Rugilah kalau tak dengar. Jadi selawat ni tak belajar dengan Nabi, tapi belajar dengan Allah. Sampai satu tahap tuan-tuan, ulama bincang tentang hukum selawat ni. Selawat ni, kalau selawat dalam keadaan fakhar, fakhar ni riak. Pegang tasbih depan kawan kan, Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana riak ni dapat pahala. Bukan saya nak suruh riak lah, kan ramai-ramai semua tunjuk tasbih. Tak adalah. Nak bagi tahu selawat ni riak pun dapat pahala. Mulia ni selawat. Jadi sebab tu kalau orang tak selawat ni, dia rugi. Walaupun amalan ni bukan amalan wajib, tapi kalau tak buat, maka dia rugi. Okey. Sebenarnya panjang lagi, tapi kita nak singkatkan sebab ada 33 sunnah kita nak sebutkan. Okey. Yang seterusnya, di antara sunat-sunat pada hari Jumaat, sunat boleh, sunnah pun boleh. Apa beza dia sunat dan sunnah? Tak ada beza. Cuma beza penggunaannya sahaja. Sunnah ni biasa orang guna dalam bentuk hadis. Biasa kita dengar dalam bentuk hadis. Dalam kitab hadis biasa kalau sebut tentang hadis, dia akan guna sunnah. Tapi kalau sunnah ni dalam bentuk hukum, tu dia beza dia. Tak ada masalah. Mana-mana boleh. Okey. Di antara sunnah yang seterusnya, iaitu solat Jumaat, yang mana merupakan satu kefarduan sangat dituntut oleh orang Islam, khususnya orang lelaki. Orang perempuan dia mubah, tak wajib pergi sembahyang Jumaat. Tapi nak pergi boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi ada orang perempuan, dia tak pergi sembahyang Jumaat, tapi dia dapat pahala sama macam lelaki dia yang pergi sembahyang Jumaat. Macam mana? Dia menyiapkan yujaizu, menyediakan seluruh kelengkapan lelaki dia untuk pergi sembahyang Jumaat. Maka dia dapat pahala sama macam suami yang pergi sembahyang Jumaat. Saya tak kahwin lagi ustaz, sediakan untuk ayah. Faham jadi dapat pahala yang sama. Okey. Solat Jumaat ni, seperti mana kita tahu, orang lelaki yang tak pergi lebih daripada 3 kali tanpa uzur, maka hilang harta, keluarga, agama. Seumpamanya hilang agama, cuma tak kena mengucap dia. Solat Jumaat ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia macam satu bentuk motivasi untuk orang Islam. Saya bagi contohlah. 1 minggu kita kerja, nak pergi masjid, surau, tak sempat. Sibuk kerja cari rezeki. Pagi kerja, malam kerja, tengah malam pun kerja. Satu hari dapat tidur 4 jam je. Ada. Dulu saya duduk Kuala Lumpur, ada kawan saya, satu hari tidur 4 jam je. Pagi, petang, malam.
pagi office hour, balik petang, rehat kejap, malam buat grab, balik sampai pagi. Wah, memang hidup dia cik duit. Jadi tak pergi masjid, tak pergi surau lah. Tapi diutamakan pergi sembahyang Jumaat. Sebab apa? Jumaat ni dia macam motivasi. Sembahyang Jumaat sebab tu kena dengar khutbah orang lelaki. Khutbah ni dia nisbah ganti kepada 2 rakaat. Jadi solat lagi 2 rakaat jadi 4 rakaat. Sebab tu ada sebahagian ulama berpegang kalau orang tak dengar khutbah la yutammimu, tak sempurna sembahyang Jumaat. Kita pergi juga tapi 5 minit sebelum habis khutbah. Tak boleh lah kan kalau tak ada keuzuran. Kalau boleh pergi dengar dia punya khutbah. Khutbah ni macam kelas agama, belajar. Dulu kalau dekat Yaman, waktu hari Jumaat, kalau kami pergi sembahyang Jumaat, kami bawa kitab. Sebab dia cakap kita akan tulis. Lepas tu balik kita akan muzakarah. Jadi sebab tu hari Jumaat ni kalau sibuk, tak pergi masjid, tak pergi surau, datang juga solat hari Jumaat pada awal waktu. Ada seorang syekh di Indonesia, nama dia Al-Habib Saleh bin Ja'far Al-Idrus kalau tak silap saya. Orang tua lah, umur dah 80, nak masuk 80. Ini ulama besar. Jadi ulama ni masih hidup lagi sekarang, dekat Malang, Surabaya. Dia pergi sembahyang hari Jumaat, punya takzimnya, hormatnya sembahyang Jumaat ni, hari Jumaat ni. Tuan-tuan rasa pukul berapa dia pergi sembahyang Jumaat? Pukul 9 pagi. Pukul 9 pagi dah datang masjid iktikaf. Datang baca kitab, baca Quran, zikir. Bukanlah kita nak datang pukul 9 pagi kan, tapi kalau boleh buat, Masya Allah. Tapi nak kata, kena datang awal. Persediaan, dengar khutbah, fokus dengar khutbah, ambil manfaat. Ini khususnya untuk orang lelaki. Faham kan? Kemudian yang mulia, sebelum saya terlupa, waktu sembahyang Jumaat ni ada satu waktu ijabah doa, waktu mustajab doa. Yang paling banyak disarankan baca doa waktu tengah sembahyang, waktu solat Jumaat ni, antara bainal khutbatain, antara 2 khutbah. Khutbah pertama dengan khutbah kedua, imam ada duduk kejap kan. Waktu tu bukan angkat tangan diam je, baca doa. Apa-apa doa. Kalau orang lelaki tak kisahlah, nak doa rezeki berkat ke, zuriat makin banyak ke, nak tambah isteri ke. Tak ibu dah masak kan. Terpulanglah apa-apa doa. Di antara doa yang disarankan, ada satu amalan yang disarankan. Tuan-tuan boleh baca amalan ni. Waktu imam tengah duduk antara 2 khutbah ni, baca zikir Ya Ghani. Baca 40 kali. Ya Ghani, 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 Ya Ghani. Genap 10. Yang ke-11 tu Agni. Maksud dia apa? Ya Ghani, wahai yang maha kaya. Agni, kayakan saya. Ini maksudnya nak minta rezeki pada Allah Ta'ala. Buat pada pertengahan 2 khutbah. Ya Ghani maknanya 44 kali lah. 40 Ya Ghani, Agni sekali selepas 10. Faham kan? Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani, Agni. Buat. Apa? Takut terlelap. Tak apalah, cubalah usahakan istiqamah, insya-Allah. Fadilat dia Allah Ta'ala tak akan matikan seseorang tu melainkan Allah cukupkan rezeki dia. Allah berkati rezeki dia, lipat punya rezeki dia, insya-Allah. Jadi cuba usahakan pada hari Jumaat antara 2 khutbah. Ini dia antara. Okey. Kemudian yang pula yang keempat, di antara sunnah yang terbesar pada hari Jumaat ini, iaitu al-irtisal fi yaumil Jum'ah, mandi pada hari Jumaat. Mandi ni semua orang boleh buat, lelaki perempuan boleh buat, tak ada masalah.
bilakah mula waktu mandi Jumaat ni? Selepas selepas azan maghrib hari Khamis. Tapi yang afdal sebelum solat subuh. Yang paling afdal sebelum solat subuh. Sebelum nak pergi subuh masjid kan, mandi sunnah Jumaat. Mandi kalau sekadar mandi, kerbau di sawah pun mandi. Tapi kita mandi, kalau sekadar mandi, samalah kita macam kerbau. Tapi kalau kita niat mandi untuk ibadat, untuk sunnah hari Jumaat, maka dapat pahala. Ini kehebatan niat ni. Dia merubah sesuatu perbuatan adat dijadikan amalan. Okey, jadi al-irtisal fil yaumil Jumaat, mandi pada hari Jumaat. Yang kelima, iaitu aktif fi kullil badan, pakai minyak wangi. Tapi pakai minyak wangi ni tak semua boleh pakai. Orang lelaki je, orang perempuan tak boleh. Orang perempuan kalau pakai minyak wangi ni seumpama rangkaian kepada neraka. Kalau nak pakai, cukup sekadar hilang bau aib. Melainkan pakai untuk suami dekat rumah. Tapi kalau yang bukan ajnabi bau, maka seumpama rangkaian kepada neraka. Bahaya ni. Tapi benda ni tak diambil berat lah. Biasa kalau kita pergi mana-mana kan, berselisih dengan orang perempuan, Masya Allah, sampai sengit kepala kita bau minyak wangi tu kan. Jadi sebenarnya dia tengah buat benda yang berdosa lah, pakai minyak wangi orang perempuan. Jadi ibu-ibu nasihatkanlah anak-anak perempuan khususnya, jangan pakai minyak wangi melainkan yang halal baginya, ataupun cukup sekadar nak hilangkan aib, bau pada badan. Ada orang dia ada bau badan, nak hilangkan bau tu, pakai sikit boleh. Tapi kalau sampai berlebihan, maka tak boleh. Orang lelaki pula sangat digalakkan pakai minyak wangi. Salah satunya di antara perkara yang Nabi tak tolak dalam hidup, ada 3 benda. Pertama sekali, Nabi tak tolak dalam hidup ni bila orang bagi halib, susu. Kalau susu tu halal, dia bagi Nabi takkan tolak. Yang kedua, Nabi takkan tolak bila orang ni bagi tip. Tip ni minyak wangi, walaupun minyak wangi tu bau dia busuk. Kadang-kadang ada minyak wangi ni bau dia macam kurang senang dengan hidung kita kan. Mungkin kita tak biasa, macam bau gaharu orang bagi kan. Bau dia macam alam lain sikit punya bau. Jadi mungkin tak kena dengan tekak kita. Tak apa, ambil sikit ujung dia, raikan dia. Sebab Nabi tak pernah tolak minyak wangi, selagi mana halal lah minyak wangi tu. Kenapa tolak Ustaz? Kenapa tolak minyak wangi ni? Ni minyak wangi curi Ustaz. Lain lah dengan Nabi. Yang halal ambil, walaupun tak kena dengan tekak kita. Yang ketiga, Nabi takkan tolak apa? As-sarirah, iaitu bantal. Bukan beli bantal bagi, tak. Bantal ni maksudnya kalau orang offer, tawarkan pada Nabi untuk istarih, berehat pada tempat mereka, maka Nabi akan memenuhi undangan. Contoh, tuan-tuan datang rumah saya pun cakap, rehatlah kat rumah saya kejap. Jadi tuan-tuan pun rehat jadi tetamu, bertandang di rumah. Sebab jadi tetamu ni rahmat. Tetamu ni dia masuk rumah kita, dia bawa pahala. Dia keluar, dia ambil seluruh musibah dalam rumah ni, seluruh af'al, akwal, benda yang tak baik, sihir ke apa ke dalam rumah ni, bawa keluar, buang jauh-jauh. Ini kebaikan tetamu. Tapi kadang-kadang kita nak terima orang ajak tidur rumah ni pun kita macam yakin tak yakin. Sebab apa? Tuan rumah ni pun satu, kadang-kadang dia ajak macam ajak ayam kan. Kita pun macam ni. Okey, ini khusus untuk orang Muslim. Sebab ini muamalat bainan Muslim, antara Muslim dengan Muslim. Orang lain tu cerita lain, tak ada. Ini muamalat antara Muslim bainan Muslim saja. Faham Okey. Jadi
usahakan supaya tak tolak minyak wangi ataupun pakai minyak wangi khususnya bagi orang lelaki. Orang perempuan hanya untuk yang halal bagi mereka dan hanya sekadar untuk tutup bau badan. Wasumma, kemudian yang seterusnya iaitu al-miswak pada hari Jumaat ni. Bukan hari Jumaat je lah, setiap hari digalakkan bersugi. Ni kayu sugi ni. Tuan-tuan dan puan, kayu bukan sebarang kayu. Kayu ni boleh membawa seseorang masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Fadilat kayu miswak ni, orang yang pakai siwak ni, Allah Ta'ala akan mudahkan akhir kalam dia di kalam bil-idhkar min kalamati tauhid, untuk menyebut kalimah tauhid. RM2 dia dekat Maidin. Beli pakai. Nabi pernah bersabda dalam hadis, laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwak. Kalaulah tak membebankan umat saya, tak menyusahkan umat saya, maka la amartahum bisiwak, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak. Bersiwak ni apa ni lah? Gelilah dah gosok kat gigi, tak kat kocek. Kalau entah hina sama macam entah hina Nabi lah. Sebab ni Nabi yang pakai, betul tak? Ni bukan Ustaz Luqman yang pakai, ni Nabi yang pakai. Kita ikut dia, nak ambil kelebihan kan? Jadi usahakan. Siwak ni pula dia ada dua jenis, tuan-tuan. Dia ada yang arak, dia ada zaitun. Zaitun ni kalau mampu tahan pahit boleh pakai. Rasa dia payau sikit. Tapi kalau arak ni sedap. Jadi digalakkan pakai miswak. Pakai pada setiap nak beribadat. Sebelum nak berwuduk, siwak. Sebelum nak solat, siwak. Sebelum nak baca Quran, siwak. Sebelum nak tidur, siwak. Jadi siwak ni satu benda yang ada janji Allah Ta'ala. Dulu zaman sahabat, ada sahabat menang perang kerana siwak. Pergi perang 3 hari 3 malam, tak menang. Kemudian tengok ada sunnah yang ditinggalkan, di antaranya siwak. Jadi orang Islam cari kayu siwak. Bila dah jumpa, mereka pun bersiwak. Orang kafir tengah tengok waktu tu apa orang Islam buat. 3 hari 3 malam tak menang perang kan. Apa strategi plan mereka. Jadi bila dia tengok orang Islam tengah gosok gigi pakai kayu, Allah Ta'ala campakkan ketakutan ke dalam diri orang kafir. Apa mereka fikir? Wah, ini orang Islam dia dah bagan. Sebab apa dia dah bagan? Dia dah tak nak gaduh pakai pedang, pakai panah, pakai tombak. Dia nak gigit orang tu. Jadi dia asam gigi dia pakai kayu. Ini berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi kesan daripada tu, mata-mata orang kafir ni balik ke camp mereka. Mereka bagi Kakuzali laporan, orang Islam macam ni, dia dah gila dah ni, dah tak nak pakai pedang, nak pakai gigi je. Habis kita ni. Tak apa, kalau macam tu kita undurkan seluruh batalion kita. Balik. Menang Islam tanpa perang. Disebabkan siwak. Jadi kalau boleh tuan-tuan cubalah buatlah. Rugilah. Kan? Kita ada peluang mati dapat mengucap, tapi kita tak nak buat. Jadi kalau boleh pakai. Banyak lagi hadis tentang siwak dan kemuliaan. Jadi kalau boleh jangan tinggalkan bersiwak. Yang ketujuh, pergi ke masjid di awal pagi. Ini tadi kita dah sebutkan. Lagi awal lagi bagus. Orang datang lagi awal, lagi besar pahala dia. Paling awal dapat pahala sebesar unta. Lambat sikit dapat sebesar jamus, kerbau atau lembu. Kecil sikit dapat sebesar kibas. Kecil lagi sebesar ayam. Kecil lagi, lambat lagi sebesar telur. Lambat lagi, selepas khutbah tak dapat apa-apa. Cukup hanya terlepas tanggungjawab. Sebab malaikat dah tutup buku catatan, malaikat duduk nak dengar khutbah. Jadi lagi cepat, lagi bagus kalau kita datang ke masjid pada hari Jumaat. Kemudian dia pula, yang ke-8, bila kita dah sampai masjid awal ni, isikan masa dengan ibadat. Zikir, baca Quran, selawat, terpulang. Tapi kena faham, ini kita kadang-kadang terlepas pandang.
kita sangka kita buat amal, tapi sebenarnya kita tak faham apa istilah buat amal. Contohnya apa? Contohnya, imam tengah baca khutbah, kita sibuk zikir. Faham tak? Dia seumpama macam orang semua tengah makan, dia sibuk buat benda selain daripada makan. Macam tu lah. Ataupun orang tengah buat sesuatu benda ni secara istimai, ramai-ramai, dia buat perkara yang selain daripada amalan istimai, amalan beramai-ramai. Amalan beramai-ramai ni amalan yang jauh lebih baik daripada amalan bersendirian. Ini muktamad. Sebab tu tuan-tuan, bila pergi masjid, imam tengah baca khutbah, tak payah semayang tahiyatul masjid, duduk dengar khutbah. Lebih afdal daripada solat tahiyatul masjid. Sebab khutbah nak duduk ni 1 minggu sekali je. Tahiyatul masjid ni kalau keluar daripada kawasan masjid, masuk balik masjid, boleh solat tahiyatul masjid, tak ada masalah. Jadi kita sangka kita buat amal, imam tengah baca khutbah, kita zikir, tapi sebenarnya kita tengah su'ul adab, buruk adab. Contoh, kita tengah duduk majlis ilmu ni kan, tiba-tiba kita zikir. Ada seorang ni duduk tengah zikir khusyuk, dia tengah berada dalam keadaan kerugian. Memang dia rasa zikir tu bagus, zikir tu memang bagus, tapi itu amalan infradi, amalan mufrad, seorang. Tak boleh lawan amalan ni, amalan ijtimai. Amalan ijtimai ni jauh lebih mulia daripada amalan mufrad, amalan seorang. Sebab amalan ijtimai ni, yadullah fawqal jamaah, tangan Allah berada di atas jamaah. Bukan Allah ada tangan, tak. Maksudnya rahmat Allah berada di atas jamaah. Jadi kalau dia beramal berjemaah, ada rahmat Allah. Nisbah dia tangan lah, bahasa dia. Tapi kalau dia beramal seorang, tak ada rahmat Allah. Lebih rahmat lagi di dalam jemaah. Kalau zikirah mati tu lain. Kalau itu amalan sir, itu antara dia dengan Allah. Malaikat pun tak boleh cantik, tak tahu. Okey. Dia kalau kan kadang-kadang ada masjid, dia ada buat tazkirah kan sebelum solat Jumaat kan. Kalau itu tak ada masalah. Setakat nak selain tahiyatul masjid sekejap, lepas tu duduk dengar. Duduk kita dapat, betul tak? Kita solat tahiyatul masjid, kemudian kita duduk dengar dengan tazkirah. Itu tak ada masalah. Tapi ni maksudnya amalan ijtimai yang wajib lah, yang kita lakukan dalam keadaan kefarduan. Itu jauh lebih baik. Jadi kalau boleh kena bezakan benda tu. Okey Okey. Kemudian kita sambung pula. Di antara amalan yang besar pada hari Jumaat ni, al-iltizam, wajib mendengar kedua khutbah yang disampaikan. Ini bermasalah lah bagi mereka yang tawaduk lah pada waktu khutbah. Sebab tu kalau boleh usahakan waktu khutbah ni la yanam, jangan tidur. Sebab dengar khutbah ni satu kewajiban, nisbah ganti kepada 2 rakaat. Jadi orang tak dengar khutbah ni seumpama solat Jumaat tapi tak sempurna. Jadi kalau boleh jangan sesekali kita tidur pada waktu tengah baca khutbah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, selain daripada itu, di antara amalan yang besar pada hari Jumaat ini, iaitu al-qira'atu li suratul kahfi, baca surah kahfi. Surah kahfi ni, apa fadilat dia? Semua orang tahulah, tak kena fitnah dajjal kan? Itu maklum lah. Tapi sebenarnya selain daripada itu, rahsia baca surah kahfi ni, siapa baca surah kahfi pada hari Jumaat ni, maka Allah Ta'ala akan hindarkan dia daripada apa-apa fitnah yang datang. Dajjal ke, Yahudi punya fitnah ke, sehingga pada Jumaat yang akan datang. Ini disebutkan dalam kitab Fadailul Amal karangan Al-Imam Maulana Zakaria Al-Kandahari.
daripada hari Jumaat ni, kalau kita baca surah Kahfi, maka kita terhindar, dilindungi oleh Allah, ada jaminan Allah, terhindar daripada fitnah. Apa-apa fitnah. Fitnah paling besar fitnah Dajjal lah. Tapi kalau fitnah Dajjal pun boleh terlepas, apatah lagi fitnah lain kan? Sampai hari Jumaat depan. Jadi kalau orang tak baca hari Jumaat ni, seumpama dia tengah hidup dalam keadaan tak ada perlindungan. Faham tak? Panjanglah Ustaz. Surah Kahfi ni panjang sikit. Dia 10 muka, setengah juz. Kalau tak mampu baca 10 awal, 10 akhir, itu pun dah memadai. Hafal lah kalau boleh. Surah Kahfi. Selamat daripada Jumaat ni sampai Jumaat yang akan datang. Sikit lagi 5 minit lagi, insyaAllah. Kemudian pula, selain daripada itu, hari Jumaat ini, seperti mana saya sebutkan tadi, merupakan hari raya yang berulang-ulang. Jadi sangat digalakkanlah hari Jumaat ini sambut dengan gembira. Macam tadi kita dah kongsikan sunnah belanja ahli keluarga makan sedap hari Jumaat ni. Nabi hari Jumaat, Nabi akan belanja keluarga di makan daging. Tak kisahlah kambing ke unta ke, lembu ke, kerbau ke. Dulu zaman waktu kami belajar, kalau hari biasa makan ikan tongkol kan, nasi macam bukit, ikan tongkol, kemudian tomato blend dengan bawang. Setiap hari makan tu. Tapi hari Jumaat ni happy lah makan kambing. Kambing, nasi macam bukit, dapat dah sayur bayam sikit. Itulah. Sebab sunnah. Jadi makan dapat pahala. Yang mana makan ni asalnya makan ni orang kafir pun makan, betul tak? Tapi orang Islam makan niat ibadat dapat pahala, makan niat amal sunnah dapat pahala, makan buat amalan sunnah dapat pahala. Jadi makan tak sekadar menjadi najis, malah makan menjadi pahala. Okey. Kemudian pula sunnah pada hari Jumaat al-ilbas bil mulabasah al-jayyidah. Terbaik pada hari Jumaat memakai pakaian yang paling bagus, orang lelaki ataupun perempuan. Tapi jangan sampai berlanggar dengan hukum syarak. Maksudnya jangan sampai tabarruj, berlebih-lebihan. Orang perempuan kan hari Jumaat sunnah pakai pakaian cantik, dia pun pakai abaya lah. Abaya made in Dubai. Wah, cantik kan? Abaya baju labu tutup aurat. Tapi dia punya abaya ni manik satu badan, sampai muka-muka penuh dengan manik. Itu tabarruj, tak dapat pahala lah. Malah Allah murka orang tabarruj ni, berlebih-lebihan. Orang lelaki pakai baju putih, bagus. Tapi dia pergi pakai pula baju putih daripada kain sutera yang berkilat. Sampai kan kalau orang nanti tengok silau, kena pakai cermin mata. Itu tak boleh dah kan? Itu dah dikira tabarruj, berlebih-lebihan. Jadi pakai cukup tutup aurat, tapi pakaian yang terbaik, jahitannya bagus. Ahsan syait yang paling baik kalau orang lelaki hari Jumaat ni pakai putih. Tuan-tuan dan perempuan, paling baik hari Jumaat orang lelaki pakai putih, perempuan pakai hitam. Alah Ustaz, nampak macam nak pergi tengok orang mati je. Tak, itu kita punya kefahaman. Sebenarnya tak, perempuan pakai hitam ni satu kemuliaan. Dia menutupkan kecenderungan syahwat. Warna ni bukan sekadar warna tuan-tuan. Sebab tu Nabi ni Nabi ada warna-warna yang Nabi suka. Ada warna-warna yang tak digalakkan pakai. Ada. Contohnya warna Nabi suka al-abyad wal-ahdar, hijau dan putih, putih dan hijau. Pakai putih, pakai hijau, bagus. Warna ni ialah dapat sunnah pahala kan. Tapi ahsan syik warna putih lah kalau orang lelaki. Kopiah putih, baju putih, kain pekat pun putih. Guru saya Sayyidina Habib Umar, bila hari Jumaat kalau dia nak baca khutbah dekat masjid, baju putih,
kain putih, selipar pun putih. Nak menunjukkan, nak ikut sunnah lah. Gunakan. Kalau tak pakai, kalau dapat pahala percuma. Jadi kalau boleh pakai putih. Okey? Usulkan insya-Allah. Okey, memakai pakaian yang baik, yang paling cantik, yang paling yang mana kita mampu. Kemudian dia pula yang kelima, yang terakhirlah. Dua yang terakhir, sunnah mewangikan masjid dengan wangi-wangian. Selain daripada itu tuan-tuan, digalakkan juga untuk mewangikan rumah kita. Sebab apa? Mewangikan rumah ni menyebabkan al-karihatu syayatin, syaitan benci. Syaitan tak suka rumah kita wangi. Saya pakai MBPO kat rumah, okey lah. Tapi lagi baik, lagi afdal, bakar gaharu dekat rumah. Biasa ada tengok kan, kadang-kadang ada ustaz-ustaz ni dia bakar satu kayu gaharu, betul tak? Kita panggil bukhur lah. Tu bukan kemian tu bukan nak alau saka, bukan tak. Takut ada orang salah faham kan. Bukhur ni sebenarnya zaman Nabi dah ada dah. Gaharu ni alat bahan bakar wangian yang paling terbaik dalam dunia. Gaharu ni mahal tuan-tuan. Kalau dekat Arab kita duduk, gaharu ni satu benda biasalah. Kayu gaharu ni kalau yang betul-betul asli punya, tempat saya, masjid tu bakar kayu gaharu, saya pernah tanya. Besar ni je macam plate lah. Dia letak dalam makbarah bekas, bekas macam ni. Ada arang, ada faham, kemudian ada kayu. Besar ni je kayu tu. 100 gram, RM500. Jadi dia pakai lah 2-3 ketul. Jadi bagus. Dekat masjid khususnya bagus. Dekat rumah pun bagus. Dia buang, dia menghalau syaitan. Dan wayatu nabil malaikah. Malaikat suka bau wangi-wangian, khususnya gaharu lah. Sebab gaharu ni yang paling digalakkan. Bakarlah, pusing, bukan pusing rumah, dalam rumah tu kan. Daripada ruang tamu, pergi bilik anak, pergi ni, sampailah sekali bau tu masih ada, letak dalam tandas. Jadi syaitan dalam tandas akan menggelupuk. Bagus, bakar. Jangan jeruk ini macam bakar kemian ni Ustaz. Tak ada masalah. Benda tu bagus. Itu di antara wangi-wangian yang Nabi SAW suka. Jadi sunnah mewangikan masjid dengan wangi-wangian. Ataupun rumah kita, boleh juga, tak ada masalah. Yang terakhir, haram bermusafir sebelum mengerjakan solat Jumaat. Ini masalah, orang kita salah faham. Kalau ma'zur, nak uzur tak pergi sembahyang Jumaat pada waktu musafir, boleh, tapi kena keluar qabla subuh, sebelum subuh. Okey. Contoh, kita keluar lepas subuh, naik kapal terbang pukul 10, belum sembahyang Jumaat kan? Itu diuzurkan. Sebab itu amar daruri lah, keadaan yang mendesak, itu diuzurkan. Tapi pun kena qada lah. Itu tuan-tuan dan puan tahu, tak ada masalah. Solat hormat waktu dekat atas kapal terbang. Solat hormat waktu ni dia macam-macam cara. Nak sembahyang dekat tempat duduk boleh. Kalau nak sembahyang berdiri, sujud macam biasa pun boleh. Jadi jangan pelik kalau tengok dekat kapal terbang ada orang berdiri bentang sejadah, dia sembahyang. Tak ada masalah, tu solat hormat waktu. Macam mana kiblat dia Ustaz, itu ijtihad dia, tak ada masalah. Dia boleh menghadap mana-mana selagi dia tak menghadap tandas lah. Boleh, tak ada masalah. Kalau macam tu boleh tak sembahyang Jumaat, sebab daruri lah. Dia keluar sebelum, dia keluar lepas subuh, tapi sebab waktu tu memang waktu kapal terbang dia pukul 10. Tapi itu pun ada ulama bagi tahu fayatubu ilallah, dia kena taubat lah. Walaupun dia tak ada pilihan. Tapi yang asalnya kalau tak nak sembahyang Jumaat, keluar sebelum subuh kalau nak musafir. Kalau selepas subuh, pergilah mana-mana, Terengganu ke, Kelantan ke, Perak ke, Perlis ke, tetap juga kena sembahyang Jumaat. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan sebelum tu Ustaz, kalau potong kuku macam mana Ustaz? Okey. Tuan-tuan dan puan, pasal masalah potong kuku,
potong kuku ni ataupun menanggalkan, istilah dia menanggalkan apa-apa perkara daripada tubuh badan, contoh bulu ke. Sunnah dilakukan pada 3 hari, Isnin, Khamis, Jumaat. Tapi paling afdal hari Jumaat. Okey. Pasal potong kuku ni, jangan potong kuku dalam rumah. Ada orang potong kuku bukan saja dalam rumah, atas meja makan begini. Jangan sebab apa? Kuku ni sebenarnya kalau tuan-tuan nak tahu, di antara tempat kesukaan, berlindungnya para syaitan dan jin. Tempat-tempat terselit, kuku, celah jari, bawah ketiak, tepi hidung, ujung ibu jari. Sebab tu kalau tengok bila orang ruqyah, kalau dia dah ruqyah, orang tu sihat, pertama sekali dia akan tekan ibu jari, dia akan tekan jari tangan ni. Jadi kalau boleh potong kuku ni, jangan potong dalam rumah. Faham tak? Potong dekat luar rumah dan buang dekat luar rumah. Dan jangan buang dekat tempat yang najis. Kalau boleh buanglah dekat pokok ke. Sebab apa? Sebab kita pun nak memuliakan jasad yang kita buang ni. Contoh, kuku ni, ya kan, kita ada ambil wudu, kita pegang Quran. Jadi untuk mentakzimkan dia, kesan daripada pegang benda-benda baik ni, walaupun dia kuku, tetap kita kena ada rasa hormat. Jadi kita jangan buang kat tempat najis kalau boleh. Kalau buang juga tak haram pun, tapi kalau boleh jangan buang. Buang dekat pokok ke, rumput ke, itu baiklah. Ini di antara adab. Jadi ada macam-macam lagi. Cara susunan potong kuku pun ada, daripada ujung ke tengah, sebelum tu lalu jari ni. Tapi saya dah lupa, saya tak ingat lah. Tapi yang paling afdal sekali bermula dengan kanan lah, daripada sini. Yang penting jangan potong dalam rumah. Boleh lah, nanti kita jelaskan lagi insyaAllah. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengar sedikit pada malam ni, Allah Ta'ala jadikan manfaat untuk kita semua, dan Allah jadikan asbab untuk kita amalkan dan sampaikan kepada mereka yang tidak ada di dalam majlis ini, insyaAllah. Jadi kita akhiri majlis kita dengan bacaan doa, kemudian kita siap untuk sembahyang isya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nawwir qulubana ya Allah. Allahumma khtim alaina ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkan dosa anak dan isteri kami ya Allah. Ampunkan dosa muslimin dan muslimat yang lain ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, redailah kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kalau ada di antara kami yang sakit, sembuhkan mereka ya Allah. Kalau ada yang sedang susah, maka senangkan mereka ya Allah. Kalau ada yang sedang sedih, gembirakan mereka ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami lalai ya Allah. Kami senantiasa berada di dalam keadaan alfa ya Allah. Maka pandanglah kami dengan pandangan rahmat ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kalau ada di antara ahli keluarga kami yang sedang susah di dalam kubur, maka dengan keberkatan majlis ilmu ini, kumpulkanlah mereka bersama dengan orang-orang yang beriman ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kalau ada di antara kami yang berniaga, maka lariskan perniagaan mereka ya Allah. Kalau ada yang bekerja, maka permudahkan urusan pekerjaan mereka ya Allah. Berkatilah rezeki kami ya Allah. Jadikan rezeki kami rezeki yang dialirkan untuk kebaikan ya Allah. Bukanlah rezeki yang hanya semata-mata untuk kami bermaksiat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jagalah keluarga kami ya Allah. Jagalah zuriat kami ya Allah. Jagalah keturunan kami ya Allah. Jauhkanlah zuriat dan keturunan kami daripada perkara-perkara yang Kau murkai ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tuan-tuan dan puan yang bersaksian dalam Allah SWT, saya tak tahu bila kita akan jumpa lagi. Tapi saya minta tuan-tuan dan puan doakan saya. Hari Jumaat depan saya akan pergi ke Umrah, bawa satu jemaah. Jadi doakan selamat pergi, sihat tubuh badan dan selamat balik insyaAllah. Jadi yang baik pada Allah Ta'ala, yang buruk dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.